disebarkan pun daripada pelbagai cara. Ada yang menggunakan pengangkutan udara. Macam mana, sir? Menggunakan pengangkutan udara. British akan bawa kapal, kerajaan British akan bawa kapal terbang dan mereka akan, orang kata, terbang di atas. Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi dalam video kali ini, kita berada pada bab yang ke-6 tingkatan 4, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey, siapa yang belum tengok lagi video-video yang sebelum ini merupakan video bahagian terakhir tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh British dalam menangani komunis. Ada 9 usaha. Kita dah belajar lebih kurang 5 usaha dalam video-video yang sebelum ini. Jadi siapa yang belum check out lagi video-video tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh British untuk menangani komunis, boleh check out video-video bahagian pertama, kedua dan ketiga di channel YouTube saya. Okay? Dan kamu boleh tengok juga video-video yang lain, contoh yang berkaitan dengan komunis. Saya dah buat juga video tentang latar belakang kemasukan komunis dan juga ancaman-ancaman yang komunis lakukan dalam negara kita. Dan ini adalah video bahagian yang terakhir untuk langkah atau usaha menangani komunis. Iaitu ada 4 lagi usaha yang kita nak belajar. Jadi jom kita tengok langkah atau usaha yang ke-6 adalah British juga menawarkan tawaran pengampunan. Pengampunan kepada siapa, sir? Pengampunan kepada komunis, sebab kita tahu komunis ini sedang bersembunyi di dalam hutan. Jadi susah untuk pihak kerajaan menangkap atau membantras komunis. Jadi untuk memudahkan kerja, British telah memberikan tawaran pengampunan kepada sesiapa ahli komunis yang nak menyerahkan diri. Maksudnya kalau mereka serahkan diri, mereka tak akan ditangkap, mereka tak akan dihukum. Tapi mereka perlu hanya menyerahkan diri sahaja. Tujuan dia supaya komunis menyerah diri. Jadi semua radio-radio negara pada waktu itu semua menyiarkan, mewar-warkan tentang syarat-syarat pengampunan. Poster-poster ditampal di merata-rata tempat. Ada lebih kurang 40 juta risalah dicetak dan disebarkan dan lebih kurang 12 juta pas pengampunan disebarkan ke seluruh negara supaya ianya sampai ke tangan pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli komunis supaya mereka menyerah diri. Dan apa yang menariknya, semua poster-poster ini disiarkan atau dicetak dalam bahasa Melayu, bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin, supaya setiap kaum boleh mendapat mesej yang cuba disampaikan. Dan cara poster-poster ini disebarkan pun daripada pelbagai cara. Ada yang menggunakan pengangkutan udara. Macam mana, sir? Menggunakan pengangkutan udara. British akan bawa kapal, kerajaan British akan bawa kapal terbang dan mereka akan, orang kata, terbang di atas hutan-hutan belantara. Dan bila sampai di atas hutan, mereka akan sebarkan, mereka akan taburkan, orang kata, risalah-risalah ni ke seluruh hutan. Kenapa, sir? Ada orang ke kat hutan? Ingat balik sebelum ni kita belajar. Komunis persembunyian ni kat mana? Persembunyian komunis adalah di dalam hutan. Jadi sebab ini kenapa dia sebarkan dekat ruang udara di atas hutan belantara, supaya orang kata risalah-risalah ni akan jatuh dan komunis akan baca. Dan ada juga risalah-risalah yang disebarkan melalui iklan dan juga wayang gambar. Dan itu cara yang ke-6, memberikan tawaran pengampunan. Yang ke-7, kerajaan juga melancarkan kempen Bulan Rakyat. Dia satu kempen yang mana kerajaan menyeru rakyat, yang orang kata rakyat tempatnya menyokong kerajaan supaya mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Kita dah bacakan pasukan sukarelawan sebelum ni, apa nama dia? Home Guard. Jadi siapa yang belum tengok lagi video tentang pasukan keselamatan, saya terangkan tentang Home Guard, korang boleh check out video saya di channel YouTube tentang Home Guard. Okey. Jadi apa kesan kempen ini? Banyak rakyat-rakyat yang mula sedar, dan mendaftar, dan ianya datang daripada pelbagai kaum. Dan pelbagai kaum mula bekerjasama untuk mendaftar sebagai sukarelawan dan membantras komunis. Dan ianya juga, kesannya juga, ianya dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan lagi hubungan antara kaum dalam negara kita. Okey. So, kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu langkah yang ke-8,
perintah berkurung. Yang mana untuk memudahkan kerja kerajaan menangkap komunis, rakyat-rakyat awam ada sesetengah tempat diarahkan untuk melakukan perintah berkurung. Penduduk-penduduk dilarang untuk keluar supaya dapat memudahkan kerajaan untuk supaya kerajaan dapat memudahkan kerajaan membantras komunis. Dan ada juga rancangan perintah berkurung ini diberikan kepada rakyat-rakyat yang tak nak bekerjasama dengan British atau tak nak bekerjasama dengan kerajaan. Jadi mana-mana rakyat yang tak nak bekerjasama dengan kerajaan, kerajaan akan minta dorang jangan keluar rumah. Duduk je dalam rumah, jangan keluar-keluar. Kerajaan yang akan bagi bekalan makanan dan sebagainya. Contohnya penduduk di Tanjung Malim, Perak. Yang mana ada satu kes berlakunya pembunuhan 12 orang pekerja oleh 40 orang komunis di Tanjung Malim, dan bila kerajaan menjalankan soal siasat, penduduk Tanjung Malim tak nak memberikan kerjasama kepada kerajaan. Dia tak nak, penduduk Tanjung Malim, majoriti penduduk Tanjung Malim dia tak nak bagi kerjasama, tak nak bagi maklumat. Jadi apa yang kerajaan boleh buat? Kerajaan minta mereka adakan perintah berkurung selama 22 jam. Maksudnya mereka kena duduk dalam rumah lebih kurang selama 1 hari supaya dapat mengelakkan mereka berhubung dengan komunis-komunis yang ada di sekitar Tanjung Malim. Faham tak dekat situ? Jadi ini adalah langkah yang ke-8 atau usaha yang ke-8. Dan usaha yang terakhir kita ada rundingan baling. Baling kat mana? Kedah. Yang mana adalah usaha terakhir untuk kita membantras komunis, yang mana kita cuba untuk buat rundingan dengan pemimpin terbesar atau pemimpin yang paling dikendaki oleh kerajaan, iaitu Chimping. Jadi Tunku Abdul Rahman selaku wakil kerajaan dan juga Chimping telah mengadakan rundingan di Baling, dan rundingan ini dijadikan secara sulit. Alright, yang mana ada beberapa syarat yang kita minta untuk komunis patuhi dan ada beberapa syarat yang komunis minta untuk kita patuhi. Syarat yang kita berikan kepada komunis adalah Tunku Abdul Rahman, tahu ni Tunku Abdul Rahman Tunku Abdul Rahman meminta supaya PKM dibubarkan. Kita tak nak lagi ada orang kata pertubuhan komunis, dan ahli-ahli PKM meletakkan senjata dan juga menyerah diri. Tetapi Chimping pula cakap apa? Chimping sanggup untuk menyerahkan diri, dia sanggup untuk masuk penjara, tetapi kerajaan kena mengiktiraf Parti Komunis Malaya sebagai parti politik yang sah. Jadi ini adalah satu pembinaan yang sangat berat, dan apa yang berlaku, Tunku Abdul Rahman menolak syarat ini. Tunku Abdul Rahman tidak akan mengiktiraf Parti Komunis Malaya sebagai parti politik yang sah, dan kesannya adalah Tunku Abdul Rahman tidak menerima syarat yang diberikan, dan rundingan ini dianggap gagal. Kenapa Tunku Abdul Rahman tak nak PKM ini menjadi parti politik yang sah? Reason dia kenapa? Kalaulah kerajaan mengiktiraf PKM sebagai parti politik yang sah, maksudnya kerajaan telah membuka jalan kepada PKM untuk menyertai pilihan raya, dan bila menyertai pilihan raya, PKM akan ada peluang untuk mengambil alih kerajaan dan mentadbir negara. Jadi Tunku Abdul Rahman tak nak. Sebab apa? Sebab matlamat utama komunis, ingat, mereka nak menguasai negara kita dan menjadikan negara kita sebagai negara komunis. Sebab itulah kenapa Tunku Abdul Rahman menolak syarat untuk mengiktiraf PKM sebagai satu parti politik yang sah. Sekarang kamu tahu, ini adalah 9 usaha yang dilakukan oleh British untuk membantras komunis dalam negara kita. Alright. So, di bahagian yang seterusnya kita akan belajar pula apa kesan-kesan ancaman komunis dan kesan darurat dalam negara kita. Jadi kalau kamu nak tahu tentang video berkaitan dengan kesan darurat, kamu boleh komen di ruangan komen, sebab itu adalah bahagian terakhir untuk bab yang ke-6 tingkatan 4, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Siapa yang belum follow social media saya yang lain, boleh follow menggunakan username yang sama, iaitu Hisrozi di TikTok dan juga Instagram. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Let Hisrozi teach you history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.